Antara tumpuan lintas langsung dari Bumi Kenyalang hari ini, Belanjawan Negeri Sarawak 2022 disifatkan sebagai hadiah besar serta pemberian dos ketiga dan penggalak bermula. Perinciannya bersama Vanessa Mering di RTM Kuching. Silakan Vanessa. Ya, terima kasih Nurul. Belanjawan Negeri Sarawak 2022 disifatkan sebagai hadiah besar kepada rakyat di negeri ini, terutamanya penduduk luar bandar dan generasi muda. Menteri Muda Perdagangan Antarabangsa dan Industri, Terminal Perindustrian dan Pembangunan Usahawan, Datuk Muhammad Naruddin Majais berkata, ini kerana majoriti belanjawan diperuntukkan untuk pembangunan luar bandar. Ianya development oriented dan majoritinya adalah melibatkan pembangunan di luar bandar, di mana peruntukan ini akan memperhebatkan lagi pembangunan prasarana, air, komunikasi dan sebagainya untuk kawasan luar bandar. Mengulas belanjawan negeri yang diumumkan Ketua Menteri Datuk Patinggi Abang Johari Tun Openg semalam, beliau menambah pelbagai bantuan bagi merancakkan semula ekonomi negeri disambut baik bagi memastikan rakyat dapat meneruskan kehidupan terutama aktiviti jual beli. Mengulas perkara sama, Menteri Muda Infrastruktur dan Pembangunan Pelabuhan Datuk Julaihi Narawi memberitahu secara keseluruhan belanjawan tahun depan masih berpaksikan kepada keperluan rakyat terutama penduduk luar bandar dan pesisir. Sementara itu, Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Sadong Jaya Insinyur Aidil Lariwu berkata Belanjawan Negeri 2022 masih memberi penekanan kepada pembangunan luar bandar. Bajet terlituk adalah lebih kepada rural buyers budget, di mana 70% lebih kepada development dan 30% lebih kepada perbelanjaan lurus. Menteri Muda dan Adun tersebut ditemui selepas majlis penyerahan tapak projek siap Masjid Al-Mutakin bahagian Semarahan di Kota Semarahan hari ini. Dalam perkembangan sama, Belanjawan Negeri Sarawak 2022 yang telah diluluskan adalah bersifat inklusif, berteraskan rakyat dan meneruskan kesinambungan agenda pembangunan di negeri ini. Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Tupong Fazruddin Abdul Rahman berkata, belanjawan tersebut yang bersifat pengembangan selain menggalakkan pertumbuhan ekonomi setempat, berteraskan melindungi nyawa dan memastikan kelangsungan hidup rakyat semasa pandemik COVID-19. Adun tersebut mengulas mengenai belanjawan yang diumumkan oleh Ketua Menteri Datuk Patinggi Abang Johari Tun Openg di Kuching semalam. Jelasnya mengikut Seksyen 11 Ordinan Darurat dalam kurungan Kuasa Perlu dalam kurungan Sarawak 2021, belanjawan tidak perlu mendapatkan kelulusan Dewan Undangan Negeri Sarawak kerana Kerajaan Negeri di bawah pimpinan Ketua Menteri telah mengambil inisiatif untuk mengadakan sesi libat urus bersama semua adun. Ini bagi memastikan tadbir urus yang baik, ketelusan dan kebertanggungjawaban dalam menggunakan dana rakyat. Sejumlah 10.136 bilion ringgit diperuntukkan tahun depan, meliputi 6.6 bilion ringgit untuk perbelanjaan pembangunan dan 4.046 bilion ringgit untuk perbelanjaan pengoperasian. Dalam pada itu, Fazruddin turut menegaskan bahawa kerajaan negeri menyambut baik penyertaan belia dalam proses demokrasi negara melalui pelaksanaan Undi 18. Jabatan Kesihatan Negeri Sarawak memulakan pemberian dos ketiga dan dos penggalak vaksin COVID-19 hari ini. Timbalan Pengarah Kesihatan Negeri Kesihatan Awam Dr. Rosmawati Arifin memberitahu pemberian dos tersebut merupakan usaha untuk memberi perlindungan tambahan kepada golongan rentan yang bermasalah dengan sistem imun. Dalam kenyataan medianya hari ini, beliau menjelaskan dos ketiga vaksin COVID-19 adalah didefinisikan sebagai pemberian dos vaksin tambahan apabila tindak balas imun seseorang di peringkat awal berkemungkinan tidak mencukupi berikutan daripada pemberian awal vaksin secara berturut-turut. Manakala dos penggalak pula merupakan dos pemberian vaksin bagi seseorang yang pada awalnya mempunyai tindak balas imun yang cukup terhadap pemberian vaksin secara berturut-turut tetapi mungkin menjadi semakin berkurang
kurang dari semasa ke semasa. Jelasnya golongan yang diberikan keutamaan untuk pemberian dos ketiga dan dos penggalak vaksin COVID-19 pada masa ini adalah golongan orang yang mempunyai sistem imun lemah akibat penyakit dengan dianggarkan 11,900 orang, manakala dos penggalak pula diberi kepada 80,300 orang warga emas dan 30,340 orang petugas barisan hadapan. Menurut Dr. Rosmawati lagi, pemberian dos ketiga dan dos penggalak itu boleh didapati di klinik-klinik kesihatan kerajaan terpilih, hospital swasta dan klinik-klinik swasta. Senarai nama klinik-klinik berkenaan akan dimaklumkan kepada orang ramai dari semasa ke semasa melalui saluran media massa dan media sosial untuk memudahkan proses janji temu. Kebenaran rentas negeri yang diumumkan oleh Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob pada had lepas disambut baik dan mendapat respon positif khususnya golongan pendidik dari Semenanjung Malaysia yang berkhidmat di Sarawak. Bagi Ustaz Muhammad Amirul Amin yang berasal dari Pasir Putih, Kelantan, kebenaran rentas negeri itu membolehkan beliau dan isteri serta 4 anaknya dapat kembali ke kampung pada cuti sekolah nanti. Jadi ini adalah satu peluang untuk kita balik bertemu dengan keluarga yang berada di jauh, berada di negeri yang lain. Sementara itu, Muhammad Faiz Muhammad Fauzi yang merupakan seorang guru memaklumkan 3 tahun tidak dapat balik ke Kelantan, inilah saat yang ditunggu-tunggunya. Dengan keputusan ini pun saya dapat pulang ke kampung untuk mendatangi keluarga yang sekian lama sudah tidak berjumpa lah. Walaupun rentas negeri telah dibenarkan, mereka tetap berpendirian bahawa pematuhan SOP tetap diberi penekanan selain perlu melakukan ujian kendiri sebelum menemui keluarga tersayang. Sampai ke rumah kita menjalani kuarantin kendiri supaya kita tidak menjangkiti dan tidak membawa virus ini kepada orang yang berisiko. Mengambil langkah keselamatan yang betul, itu patuhi SOP, jaga keluarga kita sebelum bertolak dan sehingga sampai dengan membuat kawalan kendiri. Dengan itu sekian perkembangan berita dari Sarawak. Kita kembali bersama Nurul di Angkasa Puri. Silakan.